slot Roma, iaitu pemerintah British. Dia kata kita tak boleh duduk lama, dia mesti kita kata akhirnya kita akan keluar juga. Tapi untuk meneruskan itu, kita kena didik orang Mesir, muka orang Mesir, tapi cara berfikir dia cara berfikir barat. Apa tu? Cara berfikir barat. Jadilah muka Melayu, tapi hidup dia, budaya dia, cara bercakap dia, apa semuanya macam orang putih. Kan ada ketika tu, hari ni pun ada juga. Nampak tak tu? Orang tu pakai topi, pakai seluar pendek, seluar putih, stokin panjang, bawa tongkat, isap air. Cuba tak? Itu siapa tu? Dididik supaya dia berfikir cara putih. Inilah yang duduk menguasai pemerintahan Mesir sejak daripada dijatuhkan Raja Farouk naik tentera tahun 1952. Jadi yang memerintah Mesir 60 tahun lebih adalah tentera. Mula di zaman Abdul Nasir, lepas tu Anwar Sadat, dan hari itu ialah siapa? Hosni Mubarak. Hosni Mubarak saja merintah 30 tahun. Mereka bukan dilantik oleh rakyat, mereka dilantik oleh tentera. Hari ini saya baca dalam Jazirah, tengok dalam Jazirah, Hosni Mubarak yang kena tahan itu dah dilepaskan. Dia kata Mesir mesti diperintah oleh tentera. Mesir mesti diperintah oleh tentera. Tentera yang berkuasa begitu lama. Sebahagian besar, hampir setengah daripada kekayaan Mesir itu dipunyai oleh tentera. Tentera dah masuk politik, dia memerintah. Tentera masuk perniagaan, sampai kan stesen minyak pun dia punya. Mesir kan masyhur dengan tempat pelancongan. Ini tempat-tempat pelancongan ni, tempat-tempat apa ni, semua di bawah tentera. Mereka kaya raya, tapi umat Mesir lebih daripada setengah, 60% adalah di bawah paras kemiskinan. Kalau tuan ada yang ada peluang pergi tengok Mesir, bagaimana miskinnya orang Mesir? Negara kaya sebab mereka punya sumber pelancongan itu berbilion satu bulan. Dan terusan Suez tu, kapal lagi kat situ, berbilion dolar Amerika dapat. Tapi siapa yang dapat? Tentera. Tentera punya tu, tentera masuk politik. Itu kedudukan. Cuba tengok hari tu, mula-mula apa Mubarak jatuh, apa tulisan daripada barat dan sebagainya, dijangka di apa, harta Mubarak sebanyak 40 bilion dolar Amerika kekayaan. Bayangkan Mubarak, bagaimana jeneral-jeneral yang lain. Jadi dibuat oleh tentera. Jadi apabila berlaku revolusi, Februari 2011, Mubarak dijatuhkan. Februari itu Mubarak letak jawatan. Ingat 10 tahun yang lalu. Bila dia letak jawatan, dipegang sementara oleh pemerintah tentera, berjanji untuk menyerahkan kuasa kepada rakyat. Pertama kali rakyat diberi hak untuk menentukan pemerintah. Yang pertama ialah pilihan raya parlimen pada Februari 15 Februari ya, pilihan raya parlimen di mana Ikhwan menang hampir seluruh kursi. Sebab rakyat bersama dengan Ikhwan ya, rakyat berkhidmat dengan Ikhwan, rakyat bawah-bawah hari ini. Sebab Ikhwan adalah
telah melalui proses yang panjang bersama dengan rakyat Mesir, mereka menyokong. Dalam parlimen majoriti adalah orang yang kuat. Baik. Kemudian pilihan raya presiden ada 3 perkara besar. Yang pertama, pilihan raya parlimen. Sebelum itu ialah apa yang disebut oleh Ustaz Rusli tadi, perlembagaan baru. Perlembagaan yang disokong oleh hampir 63% daripada rakyat Mesir. Jadi perlembagaan yang besar. Dan satu yang penting dalam perlembagaan itu ialah masalah untuk menegakkan syariat. Ada 3. Dan sumber hukum adalah daripada syariat. Itu penting. Sebab dasar nanti membina hukum ialah di atas dasar syariat Islam. Rakyat sokong. Itu juga bila Mursi bertanding dalam pemilihan kali kedua, beliau menang dengan 52% daripada bukti. Jadi ini diakui oleh dunia. Pilihan raya yang terus dan tidak ada. Kalau sebelum ini pilihan raya ada dalam Mubarak Taman Sadat. Mubarak menang 99.9%. Sama dengan Saddam Hussein dulu, dengan Ali Zainal Abidin di Tunis, tak kuat daripada 90%. Kita dapat tipu dalam tengah rakyat. Jadi dalam pilihan raya Presiden Mursi, wakil daripada dunia datang tengok perjalanan pilihan raya, dan dia akui pilihan raya yang pertama, yang terus, yang jujur, yang betul-betul bagi kebebasan. Sebelum ini orang Selapang pun tak apa tu, bukan tempat undi tu. Dan terus 30 Jun Mursi mengangkat sumpah sebagai Presiden. Itu kronologi dia. Baik, bila sahaja Mursi naik jadi Presiden, jadi saya nak sebut sikit, Mubarak jatuh ni, dia orang dia dalam pemerintahan ramai lagi orang dia. Itu masalahnya. Hakim orang dia, polis orang dia, tentera orang dia, saudara toke-toke besar ni, penyokong-penyokong dia. Cuba bayangkan bagaimana Mursi nak memerintah. Negara hampir bankrupt, dikerjakan oleh penyangak-penyangak ini. Bagaimana Mursi nak bangkit balik, nak bangkitkan rakyat Mesir balik? Sebab itu kita tengok, ini amat menyukarkan Mursi menjalankan tugas dia. Bahkan kumpulan penyokong Mubarak menimbulkan ketegangan dan mengkacau bilaukan Mesir. Hakim-hakim yang dilantik oleh Mubarak masih berkuasa. Dan hakim ini pula cerita dia, belum mati ayah nanti anak nanti, dia buat sako mak ayah. Itu berlaku. Kita tak boleh gambar macam ni di negara kita macam tu. Itulah yang berlaku di Mesir. Dia buat kacau sebab stesen minyak dan bekalan gas apa semuanya, gandum dan apa lagi, apa nama, yang penting makanan asasi rakyat, yang kontrol dia tentera. Dia buat kacau, bekalan elektrik putus, minyak tak habis, apa namanya, gas untuk masak tak ada. Apa jadi? Sakitlah hati orang. Apa cerita ni? Tapi bila Mursi jatuh, bila dia jatuhkan, semua selesai. Minyak ada balik, gas datang balik, elektrik tak ada putih dah, air okey. Tengok kerja dia, tak betul. Jadi banyak kekacauan dan kacau, tetapi Mursi dah dapat bangkitkan tadi. Dalam perjanjian Camp David, tuan-tuan tahu, Sadat dulu dengan Amerika dan dengan Israel, tengok bagaimana mereka nak melemahkan Israel, Abraham Mesir ni, supaya ikut cakap dia bukan bagi bantuan. Mesir jangan tanam gandum, tanam kapet. Dia nampak? Tanam kapas, kita bagi bantuan tanam kapas. Gandum tak boleh kita bekalkan. Itu bahan makanan penting.